والمرسلين وعلى آله وصحبه أجمعين. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي. سدد لساني واهد قلبي بحق سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم. اللهم ألهمنا بالعلم وزينا بالحلم وأكرمنا بالتقوى وجملنا بالعافية. اللهم أخرجنا من ظلمات الوهم وأكرمنا بنور الفهم وافتح علينا بمعرفة العلم وحسن أخلاقنا بالحلم واجعلنا ممن يستمعون القول فيتبعون أحسن. الحمد لله رب العالمين. Kita sambung lagi daripada kitab Tahzib Sirah Ibn Hisham pada Ghalabatul Habasyah ala al-Yaman, penguasaan oleh bangsa Habsyah ke atas negeri Yaman. Okey, jadi kita sambung lagi daripada kalam kitab yang ditulis oleh Syekh Abdul Salam Harun, meringkaskan Sirah Ibn Hisham dan mentahzibkan Sirah Ibn Hisham. Qala al-muallif rahimahullah wa nafa'ana bihi wa bi'ulumihi wa asrarihi fid darain amin ya rabbal alamin. Ghalabatu Habasyah 'ala al-Yaman, penguasaan bangsa Habsyah ke atas negeri Yaman. Wa aflata minhum rajulun. Ni sambung daripada tadi, apabila Dhunawas serang kepada penduduk Najran dan antara yang dibunuh ialah Abdullah bin Thamir, ketua mereka dan pemimpin mereka. Wa aflata minhum rajulun, maka selamat daripada mereka seorang lelaki min Saba yuqalu lahu Daus dhu Thu'luban ala farasin lahu. Dia terselamat, dia melarikan diri. Aflatan ni melarikan diri di atas satu kuda bagi, seekor kuda, bersama seekor kuda dia lari diri, selamat dia. Fasalaka ramla fa'ajazahu, lalu dia melalui jalan jalan berpasir, maka orang tak boleh kejar dia. Famadha ala wajhihi dhalika hatta ata qaisara malikar Rum, maka dia pun terus meneruskan perjalanan sampailah kepada Kaisar, raja Rom, Caesar, raja Rom. Fastansarahu, lalu dia minta tolong dengan raja Rom, sebab raja Rom ni atas agama Masihiyah, dia pun Masihi kan, dia pun atas agama Nabi Isa, jadi minta tolonglah. Adapun Zunuwah ni agama Yahudi, minta tolong. Fastansarahu ala Dhinwas wa junudihi fa akhbarahu bima balagha minhum, lalu diceritakan apa yang kena kepada mereka, apa yang sampai daripada pembunuhan yang mana dibunuh lebih 20,000, hampir 20,000 orang. Faqala lahu ba'udat biladuka minna, negeri kamu sangat jauh daripada negeri kami ni. Walakinni sa'aktubu laka ila malikil Habasyah, tapi aku akan tulis surat bagi kamu kepada Raja Habsyah. Fa innahu ala hadzal din, kerana dia atas agama Nasraniyah juga. Agama Nasara juga. Jadi aku tulis surat kepada Raja Habsyah lah. Wa huwa aqrabu ila biladika, dan dia lebih dekat kepada negeri kamu. Dia lagi dekat daripada negeri kamu dengan Yaman, dekatlah. Tak ingat nak cari peta tadi. Okey. Walakinni sa'aktubu laka ila malika Habsyah fa innahu ala hadzal din wa huwa aqrabu ila biladika. Boleh tengoklah dalam Google, tengok peta dia. Kedudukan negeri Yaman, Najran. Lepas tu bilak-bilak zaman negeri-negeri asal dululah, sebelum jadinya bertukar peta sebagaimana sekarang. Kita boleh tengok. Wa kataba ilahi ya'muruhu binasrihi, lalu Kaisar tulis surat kepada Najashi. Najashi ni raja Habsyah, untuk dia tolong kepada Daus ini. Wa talaba bi tha'rihi, dan dituntut dengan tha'ri, makna bunuh balas, tuntut dengan dapat dibunuh balas balik atas pembunuhan yang mereka buat. Faqadima Dausun ala Najashi, lalu Daus pun sampai kepada Najashi bi kitab Kaisar, membawa kitab daripada Caesar, daripada raja Rom.
Fa ba'atha ma'ahu 70,000 min al-Habsyah. Lalu Najasyi utuhkan bersama Daus ini 70,000 orang daripada tentera Habsyah. Wa ammara alaihim rajulan. Lalu dipimpin ke atas mereka seorang lelaki, dilantik seorang pemimpin, yuqalu lahu Aryat. Nama dia Aryat. Wa ma'ahu fi jundihi Abrahatul Ashram. Bersama dalam tenteranya ialah Abrahah. Abrahah ni dikira tentera di bawah pimpinan Aryat. Farakiba Aryatu al-bahra. Lalu Aryat ini melalui laut, hatta nazala bisahilil Yaman, sehingga dia sampai kepada pesisiran Yaman. Wa ma'ahu Daus Dzu Tha'laban. Bersamanya ada Daus Dzu Tha'laban. Thu'luban. Wasara ilaihi Dzu Nawas. Kemudian berjalan kepadanya Dzu Nawas fi Himyar, bersama dengan tentera daripada kabilah Himyar. Wa man ata'ahu min qabailil Yaman. Dan orang yang taat kepadanya di kalangan kabilah Yaman. Kabilah-kabilah di Yaman. Falammal taqau, apabila bertemu dua tentera ini, inhazama Dzu Nawas. Dzu Nawas pun kalah. Dzu Nawas kalah. Wa ashabuhu kalah, dan tenteranya habis juga kalah. Falamma ra'a Dzu Nawas ma nazala bihi, apabila dia melihat apa yang kena kepada mereka daripada kekalahan, wa biqaumihi, dan kaumnya, wajjaha farasahu ilal bahr, dia pun mengarahkan kudanya ke arah laut. Thumma darabahu, kemudian dipukul, dijalankan kudanya, fadakhala bihi, lalu masuk dalam laut, fakhadha bihi dahdahal bahr. Dahdah ni makna air cetek laut. Dia pun kuda dia masuk dalam air cetek. Dia kata dia tak ada dah, dia kalah memang kalah dah ni. Nak serah, dia tak mau serah diri, dia pun ambil dengan sekali dengan kudanya, naik kuda, masuk dalam laut pada air cetek. Dahdah ni makna air yang sedikit lah. Hatta afdha bihi, masuk ila ghamrihi, sehingga ke laut yang dalam. Bawa kuda makna kira macam bunuh diri lah. Dari asal air cetek masuk ke dalam laut yang dalam. Fa adkhala fihi, lalu masuk dalam, fa adkhalahu fihi, masukkan kudanya dalam laut, mati. Wa kana adalah itu akhirul ahdi bihi. Akhir orang nampak dia mati bersama kudanya masuk dalam laut. Wa dakhala Aryatul Yamana famalakaha, lalu Aryat pun masuk dalam negeri Yaman, lalu dia memiliki dan menguasai dia. Okey, selesai satu blok. Niza'u Aryat bi Abrahata. Pertelingkahan antara Aryat dengan Abrahah. Fa aqama Aryatu bi ardil Yaman, lalu Aryat ni tinggal di tanah Yaman. Sinina, beberapa tahun, fi sultanihi dzalik, dalam kerajaannya itu. Thumma naza'ahu fi amril Habasyah bil Yaman. Kemudian bertelingkah dengannya pada urusan bangsa Habasyah yang duduk di Yaman. Siapa dia? Abrahatu al-Habsyiyu, Abrahah. Hatta tafarraqatil Habasyatu alaihim, sehingga orang Habasyah yang mendiami Yaman berpecah. Dan sebab dua-dua ni asal daripada diutus oleh Najasyi kan, jadi bala. Fanhaza ila kulli wahidin minhum ta'ifatun minhum. Maka setiap satu kumpulan cenderung kepada salah seorang. Ada yang cenderung kepada Aryat, ada yang cenderung kepada Abrahah. Thumma thara ahaduhuma ila al-akhar. Kemudiannya jadi masing-masing maknanya bertelingkahlah salah seorang dengan yang lain. Falamma taqaraban nas, apabila hampir bertembung kedua-dua mereka itu, arsala Abrahatu ila Aryat, maka Abrahah utus kepada Aryat, utusan beritahu, innaka la tasna'u bi an talqal habasyatu ba'dhuha bi ba'din hatta tafniyaha syai'a. Dia kata sesungguhnya kamu tidak buat kecuali menjadikan orang Habasyah sebahagiannya sebahagian yang lain, menghabiskan sehingga tidak, hatta tafniyaha syai'an, memfanatkan sesuatu pun. Buat gini ni akhirnya kita akan mati sama-sama kita ni. Sekarang ni Habasyah terpecah dua. Apa yang kamu buat ni, kamu akan mendedahkan Habasyah perang sama-sama sendiri, hatta tafniyaha syai'an. Tidak akan ketinggal badannya satu pun, nanti kita akan mati belaka. Fa abrus ilayya, kita buat mubarazah. Abrus ni makna kita dua saja. Mubarazah dalam perang ni makna
setiap daripada dua kumpulan peperang tu keluar orang, hantar wakil untuk perang dulu. Supaya apa? Supaya ketua hak ni lawan hak ni. Kalau katakanlah kalau salah seorang, kiranya tentera satu lagi masuk kelompok dia lah. Jadi tidak menyebabkan pertumpahan darah. Dia panggil mubarazah. Mubarazah ni lawan sesama se lah. Masa kita lawan sesama se. Fabruz ilayya, maka zahirkan kamu kepada aku, mubarazah. Abruz ilaika, aku akan lawan kamu. Fa ayyuna asaba sahibahu, mana-mana kita yang dapat tumpaskan lawannya, insarafa ilaihi junduhu, maka akan beralih kepadanya oleh tenteranya. Siapa-siapa menang, tentera dia akan beralih kepada orang menang. Jadi selamat nyawa daripada banyak mati, maka hak kalahnya, hak matinya kita berdua je lah. Fa arsala ilaihi aryatu, maka Aryat utuskan balik utusan ansafta, kamu orang yang insaf, kamu orang betul, makna betul pandangan kamu. Ansafta ay ansafta fi ra'i. Fa kharaja ilahi abrahatu, maka keluar bersamanya Abrahah. Wa kana rajulan qasiran lahiman, Abrahah ini seorang pendek badan besar. Wa kana dha dinin fi nasraniyah, dia ni orang ada agama dalam agama Nasraniyah lah. Wa kharaja ilahi Aryat wa kana rajulan jamilan aziman tawilan, dan Aryat ni seorang lelaki yang cantik, tampan, yang besar dan juga tinggi. Nampak tak? Beza sangatlah tu. Wa fi yadihi hirbatun lahu, di tangan dia ada hirbah. Hirbah ni makna tombak. Ada tombak bagi dia. Wa khalfa Abrahah, di belakang Abrahah, gulamun lahu, di belakang Abrahah ada seorang budak dia, yuqala lahu atwadah. Yamna'u dhahrahu, yang mana atwadah ini dia akan benteng belakang. Dia akan jaga belakang Abrahah. Farafa'a Aryatul hirbata, lalu Aryat mengangkat dia punya tombak. Fadaraba Abrahata yuridi yafukhah. Yafuh ni makna kepala. Naknya kena kepala. Yafukhahu maknanya kena tengah kepala lah. Nak bunuh. Dia pun angkat tombak. Dia ingat dia nak kenakan kepada tengah kepala dia supaya mati. Fawaqa'atil hirbatu ala jabhatil Abrahah fasharimat hajibahu wa anfahu wa ainahu wa syafatah. Tapi tak siapa. Kena mana? Kena tombak dia tu pada apa? Pada dahi dia. Hajib ni. Hajib ni mana kening? Kening dia, hidung dia, mata dia dan juga bibir dia. Jadi kerana tak sapa kepada tengah kepala, kena ujung. Ujung kena gini. Makna kena luka. Luka daripada kening sapa ke bibir. Fa bidzalika sumya Abrahah al-ashram. Ashram ni makna orang ni, orang yang kena luka dia. Luka dia terbelah, muka dia terbelah ni kena. Ashram. Okay. Abrahah, kerana itu dinamakan Abrahah al-ashram. Orang yang luka muka dia. Wa hamala atwadatu ala Aryat min khalfi Abrahata. Lalu atwadah yang ada belakang ni, dia pergi kenakan di belakang, yang duduk belakang Abrahah. Lepas dia Abrahah elok, luka Abrahah, dia pun keluarkan senjata dia bunuh Aryat. Bila bunuh, mati Aryat. Wan sarafa jundu Aryat ila Abrahah. Lalu tentera Aryat beralih masuk kepada Abrahah. Fajtama'at alaihi habasyatu bil Yaman. Lalu bersepakatlah, berhimpunlah golongan orang Habsyah ini yang berada di Yaman dengan di bawah penguasaan Abrahah. Habis. Qissatu ashabil fil. Kisah ashabil fil pula. Thumma inna Abrahata bana Kullais. Abrahah membina Kullais di Sana'a. Kullais ni makna kita kata kanisah lah. Satu gereja. Gereja, tempat sembahyang orang Nasara. Bina di Kullais, Kullais ni di Sana'a. Fabana kanisatan lam yura mithluha fi zamaniha bi syai'in min al-ard. Yang mana gereja itu tidak pernah dilihat seumpamanya pada zaman itu sesuatu pun yang samanya di muka bumi. Makna memang hebatlah.
binaan yang hebat lah. Lah ni kat mana hak besar? Rom. Rom tu hak Rom barat. Mesti tak tengok besar. Gereja besar. Ha? Kat mana? Ha? Tak tengok? Tak dah? Oh. Apa besar? Ha? Iyalah. Sebab ada majlis-majlis panggil kan. Jadi atas dasar itulah. Jadi tidak pernah dilihat seumpamanya di muka bumi ketika itu sebagaimana diceritakan oleh ahli-ahli sejarah lah. Thumma kataba ila Najashi. Kemudian Abrahah tulis surat pada Najashi. Inni qad banaitu laka ayyuhal maliku. Aku telah bina bagi kamu wahai raja kanisatan, satu gereja, lam yubna mithluha fi limalakin kana qabla. Tidak pernah dibina seumpamanya bagi raja sebelum kamu. Nak kata lah. Kan dia bawa arahan Najashi kan. Aku dah buat kepada kamu wahai raja satu binaan gereja yang tak pernah dibuat pada mana-mana raja sebelum kamu. Raja Habsyah tak tengok Raja Habsyah hak terakhir. Kan dia disambut oleh apa ni? British Raja British. Apa? Ada tengok, boleh tengok. Raja keturunan Raja Habsyah. Yang asal Raja Habsyah. Mati dah kot lain hak sebelum ni. Yang dia disambut lah. Bila pergi dekat England dia disambut. Disambut oleh kerajaan Royal British. Dia punya tu berjumpa dengan Raja British. Masa tu. Queen dia. Okay. Lam yubna mithluha limalikin kana qablaka. Walastu bimuntahin. Aku tak akan berhenti hatta asrifa ilaiha hajjal Arab. Aku tidak akan berhenti sehingga aku dapat palingkan kepada kanisah ini oleh hajjal Arab, oleh haji penumpuan orang Arab ni, orang Arab buat haji ke Kaabah. Aku nak alihkan kepada gereja kita. Cita-cita dia besar. Jadi ada niat untuk apa kata missionary tu. Untuk mendakwah agama dia tu. Nak alihkan bangsa Arab pergi pada gereja. Falamma tahaddatsatil Arab bi kitabi Abrahata. Apabila bercakap orang Arab tentang surat Abrahah. Jadi benda ni masyhur. Kadzalika ila Najashi, suratnya pada Najashi. Ghadiba rajulun min nasaati. Maka marahlah seorang lelaki di kalangan Nasaah. Nasaah ni golongan orang yang kabilah dia menangguh-nangguhkan bulan. Bagaimana dah sebut dalam Quran, innaman nasi'u ziyadatun fil kufr. Jadi adat jahiliah ni, mereka ni suka menangguh bulan ni. Mereka menangguh-nangguh bulan tujuan apa? Tujuannya untuk berperang. Jadi bulan haram, 4 bulan tu memang mereka iktiraf. Zulqa'dah, Zulhijjah, Muharram dan juga Rejab. Bulan ini dia anggap haram. Dan di sisi mereka tidak boleh berperang, tidak boleh rampas harta orang, tak boleh nak serangan, tak boleh bunuh. 4 bulan. Jadi yang ada masalahnya, mereka ini mereka buat haji juga pada bulan Zulhijjah. Tapi 3 bulan ni lama. Zulqa'dah, Zulhijjah, Muharram. Jadi dak balah dak perang, dak boleh nak rapah harta orang, dak boleh nak serang kabilah ni. Jadi antara kehidupan mereka tu, mereka kadang-kadang hidup dengan cara rampah-merampah. Tak? Hak ni serang kabilah ni dapat kambing, dapat unta. Hidup pun mereka gitu. Jadi 3 bulan lama duduk saja. Cuti seng kau. Macam mana? Jadi duduk saja, mereka mintalah supaya lepas habis daripada selesai buat kerja haji mereka, akan ada orang di kalangan bawah ni ada tulis tak? Akan ada orang di kalangan Kinanah. Yang mana mereka ni kira macam keturunan yang terkenal lah untuk mereka ni lah akan menangguhkan bulan. Mereka ni akan menang. Anal ladzi la u'ab wala ujab wala yuraddu li qada. Akulah orang yang tidak akan dicela dan tidak
tidak tidak dan tidak ditolak padanya apa-apa ketentuan aku. Ansa'na syahran. Tangguhkan sebulan. Jadi mereka tangguhlah. Muharram tu tangguh ke Safar. Tak. Jadi Muharram tangguh ke Safar supaya bulan Muharram mereka boleh perang. Tak tunggu 3 bulan lama Maka Muharram tu jadi Safar, Safar jadi Muharram. Tangguh. Eret. Itulah yang berlaku pada zaman dahulu. Sehinggalah jadi betul balik susunannya pada tahun Hajjatul Wada'. Nabi SAW bersabdakan, hari ini qadistadara as-sanah asy-syuhur kama khalaqallahu yauma khalaqas samawati wal ard. Bila penangguhan tu berlaku pada tahun Nabi buat Hajjatul Wada' tu, hari tu tahun tu dah jadi alignment balik dengan asal. Alignment balik dengan asal. Lepas tu Nabi pun haramkan perbuatan tu. Perbuatan haram lama dah. Lepas tu diharamkan bila hari ini qad istadaratil ayyam kama khalaqahu Allahu yauma khalaqas samawati wal ard. Hari ini dah kembali balik hari tersebut sebagaimana Allah Taala ciptakan langit bumi dulu, maka hari ini tahun ini dan pada hari 10 Zulhijjah ataupun 9 hari Arafah 9 Zulhijjah tersebut, maka telah kembali balik sebagaimana hari Allah Taala mula cipta. Dengan sebab apa? Sebab umat orang Arab ni dia tangguh dan dia tangguh-tangguhkan bulan Muharram menjadikan lari bulan tu. Okey. Jadi golongan ni kira golongan macam golongan Tok Bomo orang ni. Golongan Tok Bomo ni. An-Nasaah. Jadi marahlah seorang lelaki ni, orang Arab ni. Bila dengar gitu orang nak cuba nak tukarkan agama dia, tukarkan peribadatan dia, fa kharaja, dia pun keluar hatta ata Qulais, sehingga dia sampai kepada gereja Qulais, fa qa'ada fiha, dia pun duduk berak. Kaedah buang najis kalau Adam bukan duduk saja, duduk buang najis. Thumma kharaja, kemudian dia keluar falhiqa bi ardihi, dia pun balik kepada negeri dia. Dia mari nak berak situ. Tak, jahat sungguh. Perangai manusia ada kat jenis gitu. Fa ukhbira bidzalika Abrahatu, maka diberitakan kepada Abrahah peristiwa itu. Tanya, man sana'a hadza? Siapa yang buat ni? Faqila lahu sana'a hadza rajulun minal Arab. Ada seorang lelaki di kalangan Arab tu. Min ahli hadzal bait, daripada ahli rumah ini. Kaabah ni makna orang Arab yang datang yang beragama dengan agama Arab yang mengagungkan Kaabah. Allazi tahujjul arabu ilaihi bi Makkah, yang mana orang Arab buat haji di Mekah tu. Lamma sami'a tatkala dia mendengar qaulaka, perkataan engkau, asrifu ilaiha hajjal arab. Sebab dia dengar mu kata aku akan alihkan haji orang Arab pergi kepada Qulais di Sana'a. Dia pun marah. Maka orang ni pun beraklah tadi. Faghadiba, Abrahah pun marah. Orang lelaki tadi marah. Faja'a faqa'ada fiha, dia pun buang air di situ. Ai annaha laysat lidzalika bi ahli. Tujuan apa nak khabar? Gereja mu dok layak untuk orang-orang buat sebagaimana Kaabah. Gereja kamu buat ni dok layak. Faghadiba inda dzalika Abrahatu, Abrahah pun marahlah. Wa halafa la yasiranna ilal baiti hatta yahdimahu. Dia bersumpah bahawa dia akan berjalan menuju ke Kaabah sehingga dia musnahkan Kaabah. Thumma amara Habasyata, kemudian dia pun suruh orang Habasyah yang ada, fatahayyat wa tajahazat, mempersiapkan diri dan mempersiapkan bala tentera. Thumma sara, kemudian berjalan dia, wa kharaja ma'ahu bifi, dan keluar bersamanya dengan bergajah-gajah. Wasami'at bidzalikal arabu, lalu mendengar demikian itu oleh orang Arab. Orang Arab dengar, fa'azamuhu wa fazi'u bihi, mereka pun rasa gerun dan takut. Wa ra'au jihadahu haqqan alaihi, mereka berpandangan bahawa berjihad itu hak, kita kena pelihara, kena berjihad lawan Abrahah ni. Hina sami'u bi annahu yuridu hadmal Ka'bah, ketika mereka mendengar bahawa Abrahah ingin memusnahkan Ka'bah, Baitillahil Haram. Fa kharaja ilaihi rajulun, maka keluar seorang lelaki, kana min asyrafi ahli Yaman, di kalangan
pemuka-pemuka ahli Yaman. Wa mulukihim, dan di kalangan keturunan raja mereka. Yuqalu lahu Dhu Nafar. Dhu Nafar ni dia ni nak pertahankan, nak lawan Abrahah. Fada'a qaumahu, dia pun seru kaum dia. Wa man ajabahu, dan orang yang sahut seruannya min sa'iril Arab, di kalangan orang Arab, ila harbi Abrahata, untuk berperang dengan Abrahah. Wa jihadihi, dan berperang an Baitillahil Haram, memelihara Baitillahil Haram. Wa ma yuridu min hadmihi, apa yang dikehendaki oleh Abrahah daripada memusnahkannya, wa ikhrabihi, dan merutuhkannya. Fa ajabahu ila dhalika man ajabahu, maka menyahut seruannya beberapa orang yang sahut seruan. Thumma arada lahu, kemudian dia pun halangi Abrahah. Faqatalahu, dia pun berperang. Fahazima Dhu Nafar wa ashabu, tapi kalah Dhu Nafar dan juga tentera dia kalah. Wa ukhidha lahu Dhu Nafar, lalu Dhu Nafar ni ditawan. Fa utiya bihi asiran, dibawa datang sebagai tawanan. Orang pun tahan dan dijadikan tahanan. Thumma madha Abrahatu ala wajhi, kemudian berhadap Abrahah ke arahnya itu, yuridu ma kharaja lahu, dia berkehendak apa tujuan untuk dia keluar tu, iaitu meruntuhkan Kaabah. Hatta idza kana bi ardi Khath'am, sampai kepada tanah Khath'am. Tanah bagi kabilah Khath'am. Arada lahu Nufail ibnu Habib al-Khath'ami. Jadi Nufail bin Habib al-Khath'ami ni berjumpa dengan dia. Lawan dia lah, menghalangnya oleh Nufail bin Habib al-Khath'ami fi qabilai Khath'am, bersama dengan kabilah Khath'am, Syahran dan Nahis, dua kabilah ni. Wa man tabi'ahu, dan orang yang menyertainya min qabailil Arab, daripada kabilah-kabilah Arab lain. Faqatalahu, lalu berperang dengan Abrahah. Fahazimahu Abrahatu, maka Abrahah pun mengalahkan dia. Wa ukhidha lahu Nufailu asiran, dan ditahan, diambil Nufail sebagai tawanan juga. Fa khalla sabilahu, maka dia fa khalla sabilahu wa kharaja ma'ahu yadullu. Mana ni? Macam ada tiga tak? Fa akhadha lahu Nufail asiran. Mana? Betul. Fa khalla sabilahu wa kharaja ma'ahu yadullu. Maka dia pun ditahan sebagai tahanan, dan dia pun bukakan jalan kepada Abrahah, dan keluar bersama Abrahah menunjuk jalan. Hatta idza marra bit Taif, sehingga dia sampai ke Taif. Kharaja ilaihi Mas'ud bin Mu'attib. Keluar kepadanya oleh Mas'ud ibnu Mu'attib fi rijalin min Thaqif, bersama beberapa orang lelaki daripada kabilah Thaqif, Bani Thaqif. Di Taif lah. Taif ni kenal lah, penduduk Thaqif duduk sana. Al-Thaqafi tu. Itu daripada kabilah Thaqif. Faqalu lahu, lalu Mas'ud ni berkata kepada Abrahah, ayyuhal maliku, wahai raja, innama nahnu abiduka, kami ni hamba kamu. Zaman dulu ada dah kipah mengipah ni. Jilat menjilat ni sudah ada. Innama nahnu abiduka, kami ni hamba kamu. Sami'una laka muti'un, kami dengar pada kamu, taat pada kamu. Laisa indana khilaf, kami bersama kamu tidak ada perbezaan, pertelingkahan. Walaisa baitana hadzal ladzi turid, dan bukan ibadat kami ini yang nak, ya'nuna lat, mereka maksudkan lat, di sana ada berhala Lata. Besarlah berhala tu. Bukan tujuan nak mengutuhkan ni. Innama turidul baital ladzi bi Makkah, kamu sebenarnya nak serang yang rumah yang ada di Mekah tu, Kaabah tu lah. Wa nahnu nab'athu ma'aka man yadulluka alaih, kami akan utuskan bersama kamu orang yang akan menunjuk ke jalan kamu ke Mekah. Fatajawaza anhu, lalu Abrahah pun tak seranglah penduduk Thaqif. Sebab mereka kata taat pun, mereka pun lalu melepasi mereka. Jadi fab'athu ma'ahu, diutuskan penduduk Thaqif utus bersamanya Aba Righal yadulluhu ala tariq bi Makkah, supaya menunjuk jalan kepada Abrahah ke Mekah. Fa kharaja Abrahatu wa ma'ahu Abu Righal, keluarlah Abrahah bersamanya Abu Righal, hatta anzalahul Mughammas, sehingga sampai kepada tempat
Mughammas ni makna tempat dekat hampir daripada Mekah, daripada jalan Taif. Ha. Falamma anzalahu bihi, bila dia turun di Mughammas, mata Abu Righal hunalika, matilah Abu Righal. Farajamat qabrahul arabu. Ha. Yang ni lepas pada tu, dia mati tanang situ lah. Abu Righal tanang situlah. Orang Arab lepas tu rejam. Mari lalu kawasan tu, mereka ambil batu rejam kubur. Kubur Abu Righal. Fahuwa qabrahul ladzi yarjimun nasu bil mughammas. Itulah kubur yang mana manusia, orang Arab bila lalu akan rejang. Sebab apa? Jahat ni. Dolah dia tolong Abraham nak serang baik Kaabah. Dia boleh tunjuk jalan Abraham untuk serang Kaabah. Jadi orang Arab lepas tu, kubur yang kenal lah. Mereka akan rejang. Lalu situ akan rejang. Siapa mati. Kawan tu mati dah. Kubur tu direjang lagi. Bukan maknanya dah mati lagi. Maknanya siapa gitu orang buat. Cakap ni nanti tak boleh rekod ni. Jadi kadang-kadang orang buat tindak balas tu siapa mati orang buat lagi. Siapa mati orang buat lagi. Falamma nazala Abrahatu al-Mughammas, apabila turun Abrahah di Mughammas, wa ba'atha rajulan, dia pun utus seorang lelaki minal Habsyah, di kalangan bangsa Habsyah, yuqal lahu, dipanggil Al-Aswad bin Mafsud. Ala khailin, diutus di atas kuda, bersama di atas seekor kuda, ala khailin lahu hatta intaha ila Makkah, supaya sampai ke Mekah. Fasaqa ilahi amwalut tihamah, lalu dia bawa datang harta-harta daripada Tihamah min Quraisy wa ghairihim, daripada Quraisy dan selain pada Quraisy. Jadi mereka ni diutus tujuannya nak rampas harta ni daripada golongan Quraisy dan yang sekitar dekat Mekah. Fa asaba fiha, maka dapat daripadanya mi'atai ba'ir li Abdul Muttalib bin Hashim. 200 ekor unta bagi Abdul Muttalib bin Hashim. Dapat 200 ekor unta Abdul Muttalib. Wa huwa yawma idzin kabiru Quraisy, dia ketika itu Abdul Muttalib masih itu ialah ketua pemimpin Quraisy, wa sayyiduha, dan ketua bagi Quraisy. Fahammat Quraisyun wa Kinanatu wa Hudzail wa man kana bidzalika al-haram biqitalin, maka berkehendaklah, inginlah golongan Quraisy, Kinanah, Huzail dan orang yang ada sekitar di tanah haram untuk bunuh serang lawan Abraham. Thumma arafu, tapi bila dia tengok annahum la taqata lahum bihi, mereka tak ada kekuatan nak lawan. Fataraku zalik, serah je lah, orang rapah-rapah je lah, tak boleh buat apa. Wa ba'atha Abrahatu Hunatah al-Himyari, lalu Abrahah utus seorang lagi, Hunatah al-Himyari, ila Makkah, faqala lahu sal an sayyidi ahli hadzal balad wa syarifiha, mu tanya tentang ketua bagi negeri ini dan orang yang mulia dia, siapa yang pemimpin mereka. Summa kullahu, kemudian kata kepada ketua tanah ini, innal malika yaqulu laka, sungguhnya raja berkata kepada engkau, inni lam ati li harbikum, aku datang bukan nak serang kamu. Innama ji'tu li hadmi hadzal bait, aku datang nak merobohkan rumah ini, Kaabah. Fa illam ta'ridu lana dunahu biharbin, kalau kamu tidak tentang kami untuk tujuan itu dengan peperangan, fala hajatali fi dimaikum, aku tak ada hajat nak menumpahkan darah kamu. Kalau kamu dak halang, tak larang, aku tak ada ingin nak tumpah darah kamu. Aku tak mau perang kamu. Aku tujuan nak runtuhkan Kaabah aja. Fa in huwa lam yurid fa in huwa lam yurid harbi, kalau dia tidak ingin lawan aku, fa'tini bihi, kalau dia tak mau lawan aku, mu bawa datang jumpa aku. Dia suruh siapa tadi? Suruh kepada Hunatah. Cari ketua tanah ini, tanah Mekah ni, tanya dia, kata aku datang bukan nak perang, tujuan nak runtuhkan Kaabah. Kalau dia tak melawan, tak mau lawan aku, mu bawa datang jumpa aku. Falamma dakhala Hunatah Makkah, bila Hunatah masuk Mekah, sa'ala an sayyidi Quraisy wa syarifiha, dia pun bertanya tentang ketua Quraisy dan juga pemimpin mereka. Faqila lahu Abdul Muttalib bin Hashim, maka orang katalah Abdul Muttalib bin Hashim. Faja'ahu, dia pun buat datang. Faqala lahu ma amarahu bihi Abrahatu, dia pun kata apa yang Abrahah suruh. Faqala lahu Abdul Muttalib, wallahi ma nuridu harbahu, demi Tuhan kami tak ingin nak lawan. Buat tahu dah tak ingin nak lawan. Wa ma lana bidzalika min taqah, kami tak ada kekuatan.
Fahadha baitullahil haram, ini tanah Allah, rumah Allah yang mulia. Wa baitu khalilihi Ibrahim, dan rumah yang dibina oleh kekasihnya Nabi Ibrahim alaihissalam. Fa in yamna'uhu minhu fa huwa baituhu wa hurmatuh. Kalau dia nak halang, maka itu rumah Tuhan dan juga kehormatan Tuhan. Ni rumah dia. Jadi dia nak halang, Tuhan akan halang. Wa in yukhalli bainahu wa bainahu, kalau Tuhan nak biarkan antaranya dan antara rumah dia, fawallahi ma indana daf'u anhu. Sesungguhnya kami tak ada halangan dah. Kalau Tuhan nak biar utuh, biarlah. Kalau Tuhan nak pelihara, nak halang, itu kerja Tuhan. Kalau Tuhan nak biar, Tuhan biar, kami tak ada kekuatan dah. Faqala, maka berkata Hunatah, fantalik ma'i ilaih, maka mari bersama aku berjalan, kita sama jumpa Abraham. Fa innahu qad amarani an atiyahu bika an atiyahu bika, kerana dia suruh aku datangkan dengan engkau, datang berjumpa dia bersama engkau. Fantalaqa ma'ahu Abdul Muttalib, maka Abdul Muttalib pun berjalanlah bersamanya, wa ma'ahu ba'du banihi, bersama Abdul Muttalib beberapa anak-anak dia, hatta atal askar, sehingga sampailah kepada askar Abrahah. Fasa'ala an Dhinafar, dia pun tanya tentang Dhinafar. Wa kana lahu sadiq, Dhinafar ni kawan kepada Abdul Muttalib. Hatta dakhala alaihi, sehingga sampailah dia masuk berjumpa Dhinafar. Wa huwa fi mahbasihi, dia dalam tawanan, dalam kurungan Abrahah. Faqala lahu ya Dhinafar, wahai Dhinafar, hal indaka min ghanain fima nazala bina, kamu ada tak ghana ni, ada kelepasan tak terhadap apa yang kena pada kita ni? Mu ada jalan, ada helah, ada cara tak nak lepaskan apa yang kena pada kita? Faqala lahu Dhinafar, wa ma ghana'u rajulin asirin biyadai malikin yang tadhiru an yaqtulahu ghuduwan aw ashiyya. Jadi kata Dhinafar, apakah kelepasan seorang lelaki yang ditawan di dalam kekuasaan raja yang menunggu saat untuk dibunuh pagi atau petang? Aku nak apa? Aku tak ada helah dah. Aku ni tunggu nak kena bunuh je. Wa ma kana indi ghana'un fi syai'in mimma nazala bika, aku pun tidak ada apa yang dapat memberi kelepasan pada apa yang kena kepada kamu, illa anna unaisan, kecuali Unais sa'isul fil, dia ni pemandu bagi apa nama ni, gajah. Sadiqun li, dia kawan aku. Fa arsala ilaihi fa usihi bidzalika. Okey. Fa ursila ilaihi, aku akan utuskan kepadanya surat. Fa usihi, aku akan nasihatkan dengan dia. Wa u'azzimu alaihi haqqa, dan aku akan sebut kemuliaan kamu, hak kamu di kepadanya. Wa as'aluhu, dan aku akan minta kepadanya an yasta'dzana laka. Dia tu ala nampaklah tu, terang tak ke jadi tulisan tak jelas? Yasta'dzinu laka ala al-malik fatukallimuhu bima badalaka, aku minta izin supaya dia minta izin bagi pihak kamu kepada raja untuk kamu bercakap dengan raja apa yang kamu nak, bima badalaka. Jadi Dhinafar pun utuhlah surat kepada kawan dia Unais, ketua yang memandu apa nama ni, memandu gajah tadi, supaya dia tolong kamulah, supaya kamu dapat bercakap dengan Abrahah. Fayashfa'u laka indahu, moga-moga dia bagi syafaat kepada kamu di sisi Abrahah, bi khairin, dengan kebaikan, in qadara ala dhalik, kalau dia mampu. Faqala hasbi, okey, cukuplah aku, cukup dengan tu, tak apalah, cukup tu. Fa ba'atha Dhinafar ila Unais, Dhinafar pun utus pada Unais. Faqala lahu inna Abdul Muttalib sayyidu Quraisy, Abdul Muttalib ni ketua orang Quraisy, wa sahibu airi Makkah, dan dia tuan punya apa ni, ternakan di Mekah tu. Yut'imun nasa bisahli wal wuhusha fi ru'usil jibal, dia memberi makan orang di tanah, di sahli makna tanah rendah, dia orang yang menjamu orang
Dan dia beri makan al-wuhush, binatang-binatang di puncak-puncak bukit. Ada adat orang-orang Arab dulu, dia tinggal makanan puncak bukit supaya apa? Supaya binatang buah dok mari kaca turun, turun makan rakyat, makan makanan hak diberi. Nampak tak? Makanan-makanan tu dia letak di puncak bukit, makanan dak diletak situ supaya binatang-binatang buah makan hak tu. Jangan mari masuk kampung, kaca orang kampung, makan ternakan ke makan budak-budak ke orang. Jadi ni Abdul Muttalib. Baik dan apa nama ni, mulia dia. Pemurah dia. Wa qad asaba lahu al-maliku mi'atai ba'in, dan telah mendapat oleh raja 200 ekor unta. Fasta'dhan lahu alaihi anfa'ahu indah. Minta izinlah bagi dia supaya apa nama, dapat manfaat di sisinya, bimastata'ta, dengan apa yang kamu mampu. Faqala af'al, maka kata Unais, aku akan buat. Fakallama Unaisun Abrahata, maka Unais pun bercakap, bertemu dengan Abrahah. Faqala lahu, dia kata, ya ayyuhal malik, wahai raja, hadza sayyidu Quraisy, ini ketua kaum Quraisy, bibabika, menunggu di pintu kamu tu. Yasta'zin alaika, dia nak minta izin kat atas kamu. Wahwa sahibu iri Makkah, dia tuan punya binatang ternakan di Mekah tu. Wahwa yut'imun nasa fis sahli, dia orang jamu makan orang di tanah rendah. Sahli makna di kawasan dia lah, di kawasan penempatan. Wal wuhusha fi ru'usil jibal, dan beri makan kepada binatang buah di puncak-puncak bukit. Fa'dhan lahu alaika yukallimuka fi hajatihi, maka beri izin kepadanya supaya dia dapat bercakap dengan kamu apa hajatnya. Fa'adhina lahu Abrahah, lalu Abrahah beri izin. Wa kana Abdul Muttalib awsaman nasi wa ajmalahum wa a'zamahum, dan Abdul Muttalib ni seindah-indah manusia, secantik-cantik manusia, dan sehebat-hebat manusia. Abdul Muttalib tu kerana apa? Kerana pada diri dia tu ada keturunan Nabi kan. Dia akan bawa silsilah Nabi tu melalui dia. Jadi dengan sebab itu dia orang paling indah, paling cantik, dan paling mulia, paling agung. Falamma ra'ahu Abrahah, bila Abrahah tengok dia masuk ajallahu. Dengan sendirinya, ialah fitrah manusia, dengan orang itu akan tunduk. Pada tahu dia tu paling berkuasa, tapi kerana sebab kemuliaan yang dibawa, ditanggung oleh Abdul Muttalib tu, sampai Abrahah tengok pun, Abrahah ni kata bukan sebarang orang ni. Dia pun muliakan, wa a'zamahu wa akramahu ay yajlisa ay yujlisahu tahtahu. Maka wa akramahu, dia memuliakan, akramahu dah. Wa akramahu, dan dia memuliakan Abdul Muttalib dengan dia dudukkan dia di bawah. Wa kariha antarahul habasyatu yajlisu ma'ahu ala sariri mulkihi, tapi dia tak ingin orang Habasyah tengok bahawa dia duduk, Abdul Muttalib duduk bersamanya di atas hamparan kerajaannya. Raja kan duduk atas kursi, nak ajak Abdul Muttalib duduk atas kursi, dia tak sanggup. Nanti orang Habasyah kata apa? Ni mana boleh duduk atas kursi raja? Siapa dia ni? Jadi didudukkan bawah, dia hamparkan hamparan khusus di bawah. Fanazala Abrahatu ansari, Abrahah yang turun. Abrahah yang turun daripada kursi kerajaan dia, turun duduk. Fajalasa ala bisatihi, dia pun duduk atas hamparannya. Wa ajlasahu ma'ahu alaihi ila jambihi, lalu didudukkan Abdul Muttalib di tepi dia. Nampak? Jadi itu pun tengok. Itu pun maknanya benda tentang kehebatan Nabi SAW tu telah terselah hatta pada datuknya Abdul Muttalib sendiri pun. Jadi Abrahah turun daripada kursi kerajaannya, duduk di atas hamparan yang dibuat khas, duduk dan dibawa duduk bersamanya Abdul Muttalib. Thumma qala li turjumanihi, kemudian dia kata kepada ahli terjemah dia, kullahu hajatak, kata kepada dia, apa hajatmu? Faqala lahu dzalika turjuman, maka penterjemah katalah kepada Abu Talib, apa hajat kamu? Hajati an yarudda alayyal maliku mi'atai ba'irin asabahali
hajat aku supaya dipulangkan kepadaku oleh raja 200 ekor unta yang dia dapat daripadaku. Falamma qala dzalika, bila Abdul Muttalib kata itu, qala Abrahatu li turjumanihi. Abrahah kata kepada penterjemah, kullahu qad kunta qad kuntu qad hmm qad kuntu a'jabtani hina ra'aituka. Sungguhnya aku mentakjubkan engkau akan daku. Ini ya, qad kunta a'jabtani ya gitu. Qad kunta, qad kunta. Qad kunta, sungguhnya engkau a'jabtani, telah mentakjubkan aku. Hina ra'aituka, ketika aku melihat engkau. Aku bila mula-mula tengok engkau, aku rasa hebat dan takjub kepada engkau. Kunta a'jabtani, kamu mentakjubkan aku dulu. Hina ra'aituka, ketika aku melihat engkau. Thumma qad zahidta fika, apa? Qad zahidtu fika. Tapi aku telah zuhud. Zuhud ni maknanya aku dak takjub dah. Zahidah maknanya dengan maksud aku pandang kurang kepada engkau. Hina kallamtani, ketika kamu bercakap dengan aku. Dulu aku masa tengok mula-mula, aku kagum dengan kamu. Tapi bila bercakap dengan aku pandang rendah lah. Aku zahid dah kepada kamu, aku dak pandang tinggi pada kamu. Atukallimani fi mi'atai ba'irin asabtuha laka wa tatruku baitan huwa dinuka wa dinu abika. Qad ji'tu li hadmihi la tukallimni fihi. Atukallimuni, adakah kamu bercakap denganku fi mi'atai ba'ir, pada 20 ekor 200 ekor unta. Asabtuha, yang aku dapat daripada kamu. Tatruku baitan, dalam keadaan kamu meninggalkan bercakap tentang rumah yang mana Kaabah itu ialah agama kamu dan agama bapa-bapa kamu. Qad ji'tu li hadmihi, yang aku datang tujuan nak merobohkannya. La tukallimuni fi, yang kamu dak cakap pun tentang Kaabah ni, mu cakap pasal unta pula. Sebab itu dia rendah, pandang rendah lah tu. Dak. Kata ketua nak datang musnahkan Kaabah, tiba-tiba cakap pasal unta dia. Apa ni? Qala lahu Abdul Muttalib, berkata kepada Abdul Muttalib, inni ana rabbul ibil, sesungguhnya aku ni tuan kepada unta. Wa inna lil baiti rabban sayamna'uhu, sesungguhnya bagi Kaabah itu ada Tuhan yang akan menghalangnya. Jawab gitu. Qala ma kana liyamtani'a minni, tidak ada yang mampu dapat menghalang daripadaku. Qala anta wa dzaka, mu ambillah hakmu. Ambillah hakmu. Wa radda Abrahatu ala Abdul Muttalib al-ibila, maka Abrahah pulangkan balik kepada Abdul Muttalib untanya, allati asabalahu, yang dia dapat rampas. Wa sarafa Abdul Muttalib, maka beralihlah Abdul Muttalib, pulanglah Abdul Muttalib ila Quraisyin, kepada Quraisy, fa akhbarahumul khabar, dan dia menceritakan kepada mereka cerita tu. Wa amarahum bil khuruji min Makkah, dan disuruh semua orang yang duduk Mekah keluar pada Mekah. Wa taharruza fi sya'afil jibal, dan taharruz makna berjaga-jaga di puncak-puncak bukit. Beralihlah pergi naik atas bukit belaka, selamatkan diri. Orang main nak serang ni. Orang nak main serang kota Mekah ni, keluar belaka, keluar pergi puncak-puncak bukit, wasyi'ab, dan juga celah-celah bukit. Jalan-jalan yang jangan duduk di kota. Takhawufan alaihim, kerana bimbang ke atas mereka, min ma'aratil jaish, daripada ke ma'aratil jaish ni, daripada ke apa ni? Daripada keganasan lah, kita kata keganasan ataupun bahayanya tentera tu. Daripada bahayanya tentera. Thumma qama Abdul Muttalib, kemudian berdiri Abdul Muttalib, fa akhadha bi halaqati babil Ka'bah, dia pun berpegang dengan halaqah ni maknanya apa ni, bulatang pintu. Itu kan ditarik dengan pintu kan, pintu ditarik dengan ni kan. Nak tarik dia kan bergerak kan. Dia tarik halaqah ni dia bulatang yang diikat di pintu tu. Tu Kaabah kan. Dia pegang dengan halaqah Kaabah. Wa qama ma'ahu nafaru min Quraisy, dan bersamanya beberapa orang daripada
Orang Quraisy yad'una Allah, berdoa pada Allah, yang yastansirunahu, minta tolong dengan Allah, ala Abrahata, ke atas Abrahah, wa jundihi, dan juga tenteranya. Faqala Abdul Muttalib, maka berkata Abdul Muttalib, wa huwa akhidhun bihalaqati babil Ka'bah, dia berpegang dengan bulatan pintu Kaabah tersebut. Lahum, mana ni? Lahumma innal abda yamna' rihlahu famna' halalak la yaghlibanna salibuhum wa mihaluhum ghadwan mihalak in kunta tarikahum wa qiblatuna fa amrun ma badalak. Okay. Qaum muhtam bihalak. La humma innal abda yamna' rahlak famna' halalak. Sesungguhnya tidaklah mereka, sesungguhnya hamba yamna' rihlak, menghalang rombongan-rombongan datang haji, famna' halalak, jim ke halalak tak? Menghalangkan famna' halalak. Halal makna jam'u hullah, jam'u hillah. Itu orang-orang datang menunaikan ibadat dan buat haji lah. La yaghlibanna salibuhum, janganlah mengalahkan oleh salib mereka. Wa mihaluhum ghadwan mihalak, dan mengalahkan kekuatan mereka akan kekuatan engkau. In kunta tarikahum, kalau kamu biarkan mereka. Wa qiblatana, dan kiblat kita kami iaitu Kaabah. Fa amrun ma badalak, maka apa yang nyata, apa yang kamu hendak. Ma badalak, fa amrun ma badalak, ai ma turidu, apa yang kamu nak. Jangan kamu biarkan salib mereka, kekuatan mereka mengalahi kekuatan engkau. Kalau kamu biarkan mereka dan kiblat kita ini, maka ikut apalah yang kamu nak. Fa amrun ma badalak. Hilalik. Hilalik mana? Hilalik. Famna' hilalik. Famna' hilalik. Hilalak tak? Hilalak. Famna' hilalak. Okey. Jadi ini syair yang dibaca oleh Abdul Muttalib. Thumma arsala Abdul Muttalib halaqata babil Ka'bah. Kemudian Abdul Muttalib pun lepaskan pemegang Kaabah, pintu Kaabah. Wan talaqa huwa, maka bertolaklah dia, bergerak dia, huwa wa man ma'ahu, dan orang bersamanya, min Quraisy, daripada Quraisy, ila sya'fil jibal, ke puncak-puncak bukit. Wa taharrazu fiha, mereka pun kita panggil benda berkubulah kita, berkubu di situ, menjaga diri di situ. Yang taziru nama Abrahatu fa'ilun, melihat apa yang Abraha akan buat, bimakkah, dengan Mekah, idza dakhalaha, bila masuk Mekah. Falamma asbaha wallahu taala ala wa alam. Tak habis gini. Sekali lagi. Nak habis dah tu kayak gini tak? Apalah. Banyak pula. Wallahu taala ala wa alam.